Tidurlah, tidurlah, wahai wadi-wadi. Tidurlah, wabi-wabi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali bersama saya Yoi Karudi Ahmad dalam ruangan Jom Mojo merubah obes jadi obses. Itu dia. Nyanyi pula lah. Macam-macam lah pula. Ini pasal tajuk kita hari ni tu memang special. Special sangat tajuk ni. Tajuk dia memang penting sangat. Tidur. Kita kena cakap pasal tidur ni. Saya sebenarnya dah berulang-ulang kali dalam banyak video ni dah cakap pasal tidur dah. Dah macam berzikir dah. Tidur, tidur, tidur. Seorang tidur. Memang kena tidur. Sebab ini, masa saya dulu tengah sibuk-sibuk, ialah nak turunkan berat, siapkan badan. Saya sebenarnya, saya sendiri pun macam ada macam, alah kenapa nak kena tidur? Penting sangat tidur ni ke? Saya ingat saya dah kontrol makan, dah jaga makan, dah bersenam. Wah, berat saya mesti boleh turun. Tak perlulah sangat tidur ni. Saya dulu percaya yang kalau saya kurang tidur, lagi bagus, lagi boleh turun berat badan. Tapi sebenarnya saya silap. Salah sangat tu sebenarnya. Itu sebenarnya ideologi yang salah. Tidur ni sangatlah penting sebenarnya. Apa yang kita buat sebenarnya untuk yang kita nak kurangkan makan, lebihkan senaman, segala kebaikan tu cuma dapat kita dapat manfaat dia sebenarnya dari dalam tidur kita. Sebab badan kita ni akan baik pulih. Segala benda yang perlu kita lakukan, apa yang dah kita buat tu akan digunakan oleh badan kita semasa kita tidur. Sebab bila kita tidur ni ada hormon-hormon yang akan diaktifkan pula semasa kita tidur. Terutamanya hormon pembesaran. Yang dulu saya cakap tu hormon pembesaran tu, human growth hormone. Ini sangat penting. Kalau masa kita kecil-kecil, anak-anak kecil lah, bayi yang dilahirkan sampai umur kita bawah 12 tahun macam tu, 15 tahun, hormon pembesaran ni dia sangat kuat. Dia sangat aktif. Itu yang anak-anak kecil tu dia sangat aktif. Sebenarnya hormon pembesaran ni dia sangat penting. Dia digunakan untuk bila dalam peringkat membesar tu dia digunakan untuk membesar je. Memang masa daripada bayi tu, bayanglah kita daripada 2 tapak tangan ni sampai jadi besar macam ni. Itulah hormon ni yang gunakan. Dia diaktifkan untuk besarkan kita sampai jadi macam saiz kita dewasa. Bila kita dah jadi dewasa, hormon pembesaran ni digunakan untuk pula perbaiki badan kita dan maintain badan kita ni. Maknanya dia kekalkan badan kita ni. Jadi itulah yang sangat-sangat penting yang kena kita dapatkan daripada tidur. Dia akan diaktifkan daripada kita tidur. Kita kena faham ada macam-macam hormon. Kalau kita dah cakap dulu, kita dah cakap pasal insulin, kita dah cakap pasal kortisol. Sekarang kita nak cakap pasal hormon tidur ni pula. Hormon tidur ni dia macam, yalah, kita salah satu yang paling penting untuk kita tidur ni ialah melatonin. Melatonin ni ialah hormon melatonin ni. Dia ialah satu hormon yang dia bagi isyarat pada otak pula yang dia nak tidur. Tapi melatonin ni pula, untuk kita menghasilkan melatonin ni, kita kena siapkan badan kita sebelum kita tidur ni. Dia di waktu malam, terutamanya bila kita sampai pada waktu malam, kita kena duduk dalam bilik tidur kita tu. Kita bagi isyarat dekat dia bila malam tu dah jadi gelap, melatonin ni akan mula diaktifkan. Jadi itu penting sebenarnya. Kalau kita nak tidur ni, kita kena tips, saya boleh bagi tips sikit lah. Cuba tidur dalam bilik yang segelap yang boleh. Seberapa gelap yang boleh akan memudahkan otak kita ni untuk dia mengaktifkan melatonin ni. Melatonin ni bila diaktifkan, dia memberi isyarat kepada otak, ini masa untuk tidur. Ada 2 sebab. Satu hormon melatonin ni, lagi satu pasal circadian rhythm yang saya pernah cakap dulu kan. Kita punya biologi, jam biologi ni. Jam biologi ni pun satu mainkan peranan penting untuk kita tidur.
Jadi kalau kita nak tahu tu sebab kadang-kadang kalau orang kata dia kena jet lag, dia pergi overseas masa ada perubahan masa, dia ada pergi luar negara kan. Jadi perubahan waktu tidur dia sampai katalah kalau kita pergi ke US, certain state US tu dia 12 jam belakang kita. Kalau kita sekarang pukul 12 malam, dia orang kat sana 12 tengah hari. Jadi kalau kita sampai, katalah contoh kita sampai kat USA, kalau kita waktu kat Malaysia ni, kita sampai kat sana, touchdown kat sana waktu 12 malam waktu Malaysia, kita dah mengantuk dah. Tapi kita sampai kat sana terang benderang lah 12 tengah hari. Badan kita pun jadi macam ada kejutan lah. Melatonin pun tak boleh aktif pasal hari siang terang macam tu. Dia tak boleh aktifkan. Jadi ini nanti kita akan ceritalah, dia ada lagi macam adenosine. Jadi ini semua neuron-neuron lagi yang fungsi untuk bantu kita tidur juga. Tapi yang pentingnya sekarang ni, melatonin ni dengan circadian clock ni. Ini dua ni yang kita kena gunakan untuk bantu pemudahkan kita tidur. Sebab dalam tidur, bila saya cakap pasal hormon pembesaran tadi, hormon ni akan bantu kita baik pulih badan kita. Kalau kita cara kita makan tu bertujuan untuk sihatkan badan, turunkan berat. Jadi dia akan tahu apa yang nutrisi yang kita masukkan. Lepas tu dia akan tahu juga berapa banyak yang dah kita otot yang kita gunakan untuk senaman tu, berapa banyak yang perlu dipulihkan, berapa banyak yang perlu dibina balik. Jadi kita kena faham setiap pemakanan dengan senaman yang kita buat, kita tak dapat hasil serta-merta macam tu, tak ada. Setiap kali lepas kita makan, yelah rasa kenyang tu yelah, tapi makanan tu dia nak bertukar jadi glycogen, nak bakar, nak jadi otot. Dia ambil masa 24 ke 48 jam. Jadi mesti daripada waktu tidur tu. Dalam waktu tidur lah kebanyakan proses ni akan berlaku. Termasuklah pembinaan otot. Orang pergi gym ni, dia tengok depan cermin tu nak bagi syok je. Tapi sebenarnya dia 2 jam dalam 3 jam tu sebenarnya macam tu juga. Dia tepuk-tepuk sikit mungkin lah nampak urat tu naik-naik ke apa ke, itu je. Tapi sebenarnya dia tak ada perbezaan dekat situ, tak ada. Dia kena pecahkan otot tu. Otot yang sedia ada tu dipecahkan. Otot tu, malam bila dia tidur, otot tu akan digantikan balik. Badan dia akan detect, otot ni perlu digantikan balik. Otot ni dah dirosakkan, gantikan balik. Otot yang dirosakkan akan digantikan balik. Itu cara badan kita dibina untuk jadi lebih besar dan lebih kuat. Dia akan membina ikut keperluan kita. Jadi kalau orang yang bina badan, dia punya konsep dia mesti pecahkan. Dia pecahkan otot tu, maknanya badan akan tahu yang dia dah sampai maksimal dah. Ni tak cukup, kena tambah lagi. Bagi dia lagi otot. Itu yang boleh jadi besar-besar sampai orang jadi besar betul kan. Macam tu lah. Sampai jadi hak tu. Dia bukan saja-saja buat kalau kita makan saja cakap nak jadi badan jadi macam tu, tak ada. Dia takkan jadi macam tu. Dia jadilah macam saya dulu yang dekat 200 kilo tu, besar juga 200 kilo. Badan saya macam saya cakap lah, badan The Rock 120 kilo dengan saya 120 kilo tak sama macam tu lah. Badan tu padu macam mana. Kenapa? Pasal badan tu diberitahu dia perlukan otot. Sebab orang tu dia pecahkan otot tu setiap hari. Setiap hari dia nak otot lagi, dia nak tambah lagi. Jadi badan dia akan respon. Hormon tu akan ikut apa yang kita buat. Itu berbeza dia dengan kalau orang pula, dia tak aktif. Kalau kita tak aktif, kita sebenarnya akan beritahu badan kita yang kita tak perlukan otot tu. Jadi badan kita ni dia tak nampak ada keperluan dia nak bina otot ke apa ke, tak ada. Jadi itu perbezaan dia. Jadi kalau kita nak bina badan ke, nak turunkan berat badan ke, kita gunakan pemakanan kita yang cantik, waktu tidur nanti semuanya akan diuruskan balik oleh badan kita. Dia tengok, ini hari ni insulin tak banyak naik turun, tak banyak naik tinggi. Jadi boleh kontrol. Jadi boleh lemak banyak dibakar. Kita gunakan lemak waktu kita tidur, sebab dia badan kita ni waktu kita tidur, kita puasa bila kita tidur. Itu yang bagusnya. Macam saya cakap lah, kalau ada orang yang waktu tidur pun dia makan, saya tak jumpa lagi lah. Memang dia tak boleh puasa lah. Tapi yang sepastinya, waktu kita tidur tu kita berpuasa. Waktu kita berpuasa, badan kita ni dia akan menguruskan, tetap dia perlukan bakar tenaga untuk kita tidur tu.
Jadi dia tetap akan uruskan daripada kita makan, kalau kita dah habiskan kita punya glukos, dia akan makan lemak, dia akan membakar lemak. Kita tetap akan mencapai proses ketosis dalam masa kita tidur. Itu sebab kita tak mati bila kita tidur. Walaupun dipanggil mati kecil, tapi sebenarnya kita tak mati sebab kita tidur. Badan kita akan uruskan, tak cukup tenaga. Okey, glukos yang dimakan ni dah, tenaga daripada pemakanan ni dah habis. Ambil simpanan lemak ni, bakar. Itu yang satu masa dulu macam saya cakap, kalau saya tidur saya boleh bakar sampai 2 kilogram. 2 kilo. Saya bangun tidur, sebelum tidur bangun tidur 2 kilo. Ini bila saya dah sedar betapa pentingnya tidur tu. Sebab dulu bila saya buat senam, bila saya buat makan dah kontrol, tapi berat macam tak mau lah, dia tak berganjak sangat, tak cantik sangat. Turun 300 gram, 400 gram, macam tak nak pergilah. Saya tak tahu apa silap saya. Sampailah bila saya macam-macam belajar, barulah saya tahu yang penting sekali. Memang penting. Sepenting macam mana buat senaman, sepenting macam mana kawal makan, pentingnya saya tidur. Mesti tidur. 6 jam ke atas terbaik. Itu yang kita nak capai. 6 jam ni. Kerana apa? Kita perlukan, selama itulah diperlukan. Sebab apa? Sebenarnya dalam 6 jam tu kadang-kadang ialah tolaklah kita nak masuk, nak tidur-tidur, nak pujuk-pujuk mata tidur. Jadi kadang-kadang bukan senang kan. Kalau boleh terus tu, kalau kita boleh taruh terus tidur, alhamdulillah senanglah. Ada orang macam tu. Saya dulu ada kawan saya tu, kalau dia letak kepala kira, tak payah kira, kalau kita nak kira sampai 10, kita sampai 6 dia dah tidur dah. Memang dia hebatlah. Tapi tidur ni dia ada kualiti dan kuantiti. Kuantiti tu maksudnya panjang berapa lama lah, 8 jam tidur ke, 6 jam tidur ke, 7 jam tidur ke. Tapi kualiti tidur tu, itu yang dipanggil, kadang-kadang dia ada panggil REM sleep. Ada masa dalam gelombang kita tu, kita tahu kita mimpi. Tapi bila kita bangun, kita tak boleh ingat mimpi tu. Itu sebenarnya tidur yang paling baik. Itu yang tidur paling baik. Bila kita tahu kita mimpi, tapi kita tak ingat apa mimpi tu. Sebenarnya kita tidur dalam keadaan yang paling relax sekali. Itu yang kita nak capai. Adenosine ni pasal dia satu neutron ni dalam badan kita, bila kita daripada kita bangun tidur sampai kita petang, dia macam kompol kita punya, dia macam bagi kita rasa penat. Ada kompol kita yang kita rasa penat tu sampai kita rasa mengantuk tu. Adenosine ni dia bila dia rasa mengantuk ni, dialah yang bantu kita untuk tidur. Dia yang beritahu kita, okey dah, penatlah, rehat, tidur, nak tidur. Itu yang buat kita berasa mengantuk. Cuma dia ada satu masalah juga. Dia punya reseptor tu, dia punya sensor ni selalu diganggu oleh, salah satu yang mengganggu dia ialah kafein. Itu yang orang tak boleh tidur malam tu. Ada orang ni dia sensitif pada kafein ni pasal dia punya adenosine ni punya sensor ni akan diganggu oleh kafein ni. Kadang-kadang bila pasal kafein ni ganggu sensor dia, dia terus tak boleh tidur malam. Wife saya macam tu. Minum kopi, kita minum kopi 12 jam tu efek dia. Kalau minum 12 tengah hari sampai 12 malam tu, dia masih ada efek dalam 30% lagi. Kalau orang tu agak sensitif, adenosine dia paling sensitif pada kafein, dia tak boleh tidur. Walaupun daripada 12 tengah hari tadi dia minum kopi tu. Sepatutnya lagi awal lagi pada tu. Itu yang sebaik-baiknya dicadangkan kalau kita nak minum kopi tu, minum lepas waktu makan tengah hari itulah. Maksudnya sebelum pukul 3 lah. Mungkin sebelum pukul 2 minum kopi. Tapi itu pun mungkin akan ada kesan. Tapi ada orang dia boleh minum kopi, dia boleh tidur. Sebab kadang-kadang, ada dalam situasi tertentu tu, adenosine ni dia punya sensor tu pula boleh bertambah, dia tambah lagi. Dia ikut keperluan badan lah. Badan kita ni akan tentukan apa yang diperlukan. Dia akan cuba create, dia akan betulkan untuk sentiasa bantu badan kita. Macam kita ada rintangan insulin punya sensor tu, sama juga. Tapi dia ada masa dia ambil, ada masa dia tolak. Macam tu juga adenosine ni, dia pun ada masa dia ambil, ada masa dia tolak. Tak cukup, dia tambah sensor. Macam tu. Ada orang dia minum kopi, dia boleh tidur malam. Saya boleh minum kopi, boleh tidur. Mungkin saya ada adenosine tu lebih tinggi, saya punya sensor tu. Tapi dipastikan memang kalau kita minum kopi sebelum kita tidur pun akan mengganggu gelombang otak tu sebenarnya. Maknanya otak tu tak akan dapat mencapai REM sleep tu dengan baik lah, dengan selama yang mungkin. Lagi satu saya nak beritahu, waktu yang terbaik untuk tidur, yang ini dikongsikanlah. Ini satu sunat lah. Ini mungkin cara
Rasulullah kita lah, Nabi Muhammad SAW, waktu terbaik waktu Nabi Muhammad kita tidur 10 malam sampai 4 pagi. 10 malam sampai 4 pagi itu adalah waktu terbaik untuk tidur. Itu waktu terbaik untuk tidur. And ada kajian pula dah mengatakan memang rupanya waktu tu juga hormon-hormon kita yang terbaik ini akan dilepaskan dalam waktu tu. Kalau kita tidur tak ikut waktu tu, kita akan rugi sebenarnya tak ikut waktu tu. Sebab apa? Waktu tu lah 10 malam sampai 4 pagi tu hormon-hormon ini dilepaskan atau diaktifkan dengan cara maksimum, dengan yang paling baik untuk membesar, hormon pembesaran. Segala macam lah yang untuk membetulkan badan kita, otak kita ni bila kita tidur dia take over. Kita memang sekarang ni kita gunakan otak kita untuk fikir, untuk apa yang kita buat. Tapi bila kita tidur siapa yang fikir? Otak kita akan jalankan. Dia akan jalankan. Hormon ni buat ni, hormon tu buat tu. Itu yang saya cakap. Macam kita dapat Down syndrome. Sebenarnya badan kita ni dia akan kontrol. Dia akan kontrol kita untuk bangun tidur, nak tahu nak bangun tidur. Macam saya cakap tadi, circadian rhythm tu, itu sebab ini salah satu yang terbaik. Tip terbaik, kita cuba tidur dan bangun waktu yang sama. Ini akan bantu badan kita create satu circadian rhythm yang sangat baik, Dia akan terus. Saya sekarang alhamdulillah saya bangun tak pakai jam lagi dah. Pakai jam ni sebenarnya bila kita pakai ting, kadang-kadang kita bangun tu pasal terpaksa lah pasal bunyi jam tu. Saya akan bangun sebelum jam tu bunyi. Saya akan bangun, elok je sebab sama. Dulu saya sampai post dah saya punya circadian rhythm ni tak boleh ajak bincang lagi dah. Sampai saya nak tidur, nak snooze tidur, tak boleh dah. Kadang-kadang saya ada terlambat juga tidur, tapi saya bangun tetap waktu tu juga. Pasal circadian rhythm saya itulah. Jadi ada masa dia pula bila tidur tu tak cukup, saya mungkin akan dapat sindrom subuh tu lah yang saya cakap tu. Kortisol saya dinaikkan, tidur tu tak cukup. Kita kena perasan ada masa kita bangun tidur rasa segar. Ada masa kita dah bangun tidur rasa macam alah. Kan? Itu maknanya ada masalah dekat tidur tu. Ada yang tak kena kat situ. Jadi ini semua yang kita kena cuba betulkan lah. Okeylah. Panjang pula video saya ni. Tak apa. Ini je lah saya nak kongsikan dulu. Nanti okeylah. Kalau perlu saya sambung lagi video ni ke macam mana. Nanti tengok macam mana. Terima kasih dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Bye. Jom mojo.